Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid semua. Cikgu harap semua murid-murid dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Baiklah, hari ini kamu akan sekali lagi bersama cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Hari ini kita akan belajar tajuk daripada unit 2, Baik Hati Nilai Mulia. Sebelum cikgu menerangkan mengenai tajuk kita pada hari ini, ingin cikgu jelaskan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDPR, murid dapat yang pertama menyenaraikan dan mengenal pasti bantuan yang dapat diberikan kepada warga sekolah mengikut situasi. Objektif yang kedua, menyatakan kepentingan bersikap ikhlas dalam membantu warga sekolah. Dan objektif yang ketiga, menunjukkan sikap saling membantu dalam kalangan warga sekolah. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu terangkan mengenai sikap baik hati, marilah kita sama-sama mendeklamasikan dan memahami sajak ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 9. Mari kita sama-sama mendeklamasikan sajak yang bertajuk Sekolahku. Sekolahku. Di sini guru terapkan nilai. Di sini pelajar erti baik hati. Membantu rakan yang memerlukan. Tidak kira wang, tenaga dan sokongan. Sekolahku. Di sini guru dijadikan teladan. Di sini pelajar erti ikhlas. Membantu tanpa mengharapkan balasan agar hidup tenang dan bahagia. Sekolahku, di sini insan mulia dilahirkan. Di sini pelajar erti murah hati. Menderma mengurangkan derita. Hidup tenteram dan ceria sentiasa. Baiklah, dalam rangkap pertama sajak ini menerangkan mengenai di sekolah kita diajar dan dipupuk sikap baik hati dan sentiasa membantu rakan yang memerlukan bantuan. Dalam rangkap kedua pula, sajak ini menerangkan kita perlu bersikap ikhlas apabila memberi pertolongan kepada orang lain supaya dapat hidup gembira dan bahagia. Manakala dalam rangkap yang ketiga, sajak ini menerangkan kita membantu orang yang memerlukan bantuan akan memberikan kesan yang baik pada diri kita seperti gembira dan disayangi oleh orang lain. Kamu tahu apa itu baik hati? Baik hati ialah kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberikan bantuan serta sokongan moral secara tulus dan ikhlas. Baik hati merupakan sikap suka menolong dan mudah simpati secara ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran. Jadi, kamu boleh lihat gambar-gambar yang cikgu sertakan. Setiap gambar itu adalah contoh sikap baik hati. Sebentar tadi, cikgu telah terangkan maksud baik hati. Jadi, sekarang mari kita sama-sama lihat bagaimana sikap baik hati diamalkan oleh warga sekolah. Mari kita fahami cerita bersiri ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 10 dan 11. Baiklah,
kita lihat gambar yang pertama. Pada suatu hari, rumah peniaga kantin telah mengalami kebakaran. Kita lihat gambar yang kedua. Guru besar telah membuat pengumuman semasa perhimpunan sekolah dan memberitahu kepada semua warga sekolah bahawa rumah peniaga kantin telah terbakar. Kita lihat gambar yang ketiga. Ketua murid mengumpulkan wang sumbangan daripada warga sekolah untuk diberikan kepada peniaga kantin. Kita lihat gambar 4. Selain daripada mengumpulkan wang sumbangan, warga sekolah juga mengumpulkan sumbangan lain seperti pakaian, makanan dan keperluan asas lain untuk diberikan kepada peniaga kantin. Kita lihat pula gambar yang kelima. Kita dapat lihat warga sekolah yang terdiri daripada murid-murid, guru-guru dan ibu bapa bergotong royong dan saling membantu membersihkan dan membaik pulih rumah peniaga kantin yang telah terbakar. Mereka menggunakan wang sumbangan yang diperolehi untuk membaik pulih rumah tersebut. Kita lihat gambar yang terakhir, gambar yang ke-6. Guru besar telah menyampaikan sumbangan yang berjaya dikumpulkan oleh warga sekolah kepada peniaga kantin. Peniaga kantin berasa terharu dan warga sekolah pula berasa gembira kerana telah dapat membantu peniaga kantin yang berada dalam kesusahan. Jadi, melalui cerita bersiri ini, kamu dapat lihat bagaimana sikap baik hati, suka menolong, saling membantu dapat diterapkan dalam kalangan warga sekolah. Melalui cerita bersiri tadi, kamu dapat lihat bagaimana warga sekolah telah memberikan berbagai jenis bantuan kepada peniaga kantin. Antaranya bantuan dari segi keuangan, bantuan dari segi menyediakan pakaian dan makanan, serta bantuan dalam membaik pulih rumah yang telah rosak. Jadi, di sini cikgu akan terangkan jenis ataupun bentuk bantuan yang dapat kamu berikan kepada mereka yang berada dalam kesusahan. Bantuan yang pertama ialah dari segi tenaga dan masa. Contohnya seperti mana warga sekolah tadi membantu peniaga kantin dengan membaik pulih rumah. Jadi, kita dapat lihat di situ mereka telah menggunakan tenaga dan meluangkan masa mereka untuk membantu peniaga kantin. Jenis bantuan lain ialah dari segi keuangan. Sekiranya kita mempunyai kemampuan untuk membantu dari aspek keuangan, jadi kita bolehlah memberi bantuan keuangan kepada mereka yang memerlukan. Selain itu, kita juga boleh memberikan bantuan dari segi emosi. Apa itu jenis bantuan dari segi emosi? Misalnya, sekiranya rakan kamu mengalami masalah seperti ibu atau bapanya sedang sakit, kamu boleh memberi bantuan dengan memberikan kata-kata semangat dan motivasi untuk menaikkan semangat rakan kamu. Bantuan lain ialah dari segi benda. Contohnya seperti rakan kamu kehilangan alat tulis, jadi kamu boleh membantu dengan memberikan kawan kamu meminjam alat tulis kamu. Bantuan yang terakhir ialah dari segi ilmu pengetahuan. Kamu dapat membantu rakan-rakan ataupun sesiapa sahaja yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Jadi,
kamu boleh membantu dengan berkongsi ilmu pengetahuan bersama mereka. Sekarang, cikgu akan terangkan cara bagaimana untuk kamu memberi bantuan kepada orang yang berada dalam kesusahan. Sebenarnya, terdapat pelbagai cara untuk kamu memberi bantuan. Tetapi dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan memberikan keutamaan kepada cara untuk kamu memberi bantuan kepada warga sekolah yang berada dalam kesusahan. Cara yang pertama ialah kamu perlulah membantu guru dalam apa sahaja situasi. Contohnya, apabila kamu melihat guru kamu berada dalam kesusahan atau kesukaran, kamu perlulah datang dan memberikan bantuan. Ini dapat membantu guru kamu meringankan beban yang dialami. Cara yang kedua ialah dengan memberi pertolongan kepada semua warga sekolah yang sedang dalam kesusahan. Warga sekolah bukan sahaja melibatkan rakan dan guru kamu. Sebaliknya, warga sekolah melibatkan semua individu yang berada di kawasan sekolah seperti peniaga kantin, peniaga kedai buku dan juga jaga yang menjaga keselamatan kamu. Jadi, kamu perlulah memberi pertolongan kepada mereka sekiranya mereka berada dalam kesusahan. Cara yang ketiga ialah menjalankan aktiviti gotong royong. Ini dapat kamu lakukan sekiranya kamu melihat kelas kamu ataupun kawasan sekolah kamu terlalu kotor dan mempunyai banyak sampah. Jadi, kamu bersama rakan-rakan yang lain bolehlah menjalankan aktiviti gotong royong untuk membersihkan kelas kamu dan juga kawasan sekolah. Cara yang keempat ialah membantu rakan yang lemah dalam pelajaran. Kamu boleh membantu rakan-rakan yang lemah dalam pelajaran dengan berkongsi ilmu dengan mereka. Jadi, kamu dan rakan-rakan akan sama-sama berjaya dalam pelajaran. Cara yang seterusnya ialah dengan membantu pelawat yang datang ke sekolah. Kamu perlu tahu ya, warga sekolah bukan sahaja melibatkan mereka yang kamu kenal, tetapi pelawat juga merupakan warga sekolah yang perlu kamu bantu. Sekiranya kamu ternampak pelawat yang datang ke sekolah, kamu perlulah membantu. Seperti sekiranya pelawat adalah orang yang lebih tua, kamu boleh membantu dengan membantu mereka menaiki tangga. Selain itu, kamu juga boleh membantu dengan memberikan tunjuk arah ke mana mereka perlu pergi. Dan akhir sekali, kamu boleh memberi bantuan dengan memberi kata-kata motivasi. Contohnya, sekiranya rakan kamu berada dalam kesedihan, kamu perlulah memberikan kata-kata motivasi dan kata-kata positif supaya kawan kamu terus bersemangat dan gembira. Jadi, banyak cara yang boleh kamu lakukan untuk memberi bantuan kepada warga sekolah. Baiklah, sekarang cuba kamu fikirkan mengapa kita perlu memberi bantuan kepada orang lain. Ya, sebenarnya terdapat banyak kepentingan dan kesan apabila kita memberi bantuan kepada orang yang berada di dalam kesusahan. Antara kepentingan memberikan bantuan kepada orang lain ialah yang pertama, dapat menanam sifat baik hati dalam diri. Selain dapat menanam sifat baik hati, ia juga dapat menanam sifat suka menolong orang lain dalam diri kita. Kepentingan kedua ialah dapat mengurangkan beban dan kesusahan orang lain.
Sekiranya kita memberi bantuan kepada orang yang berada dalam kesusahan, kita dapat membantu mengurangkan beban mereka. Kepentingan yang ketiga ialah dapat mewujudkan sikap saling memahami antara warga sekolah. Kepentingan yang keempat ialah kita akan disenangi dan disukai ramai orang. Kita bukan sahaja disukai oleh guru, malah kita juga akan disukai oleh rakan-rakan dan orang lain. Kepentingan yang seterusnya ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara guru, murid, pentadbir, peniaga kantin dan semua warga sekolah. Kepentingan yang seterusnya ialah dapat mewujudkan sifat saling menyayangi antara satu sama lain. Dan kepentingan yang terakhir ialah dapat meringankan kerja yang berat. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerja yang banyak pun akan menjadi mudah sekiranya kita buat bersama-sama. Cuba kamu lihat dan perhatikan gambar yang cikgu paparkan. Situasi 1. Kamu terlihat seorang guru mengangkat barang yang banyak ketika tiba di sekolah. Cuba kamu fikirkan, bagaimanakah cara untuk kamu membantu guru tersebut? Ya, kamu boleh membantu guru tersebut dengan mengangkat barang dan membawanya ke bilik guru. Kesan dari bantuan kamu itu, guru dapat berjalan dengan lebih mudah dan selamat serta kamu menjadi teladan kepada rakan yang lain. Cikgu pasti, kamu mesti berasa gembira kerana dapat membantu guru yang berada dalam kesusahan. Tetapi cikgu nak ingatkan supaya apabila kamu membantu guru, pastikan kamu membantu dengan ikhlas dan tidak mengharapkan ganjaran seperti upah. Ingat ya. Mari kita lihat gambar dan situasi yang kedua. Situasi 2. Kamu terlihat banyak gelas minuman terjatuh di lantai kantin sekolah. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu perlu mengutip gelas minuman yang jatuh dan masukkan semula ke dalam bekas yang disediakan. Kesan dari bantuan kamu itu, kantin akan menjadi lebih bersih dan dapat mengelakkan gelas daripada dipijak oleh orang lain. Kamu pasti akan disukai oleh pengusaha kantin. Cikgu pasti kamu mesti berasa seronok dan bangga kerana dapat membantu memudahkan kerja peniaga kantin di sekolah kamu. Baiklah, kita lihat pula gambar dan situasi yang seterusnya. Situasi 3. Kamu ternampak seorang murid terjatuh daripada basikal. Apakah yang akan kamu lakukan? Ya, kamu perlu membantu murid tersebut dengan mengangkat murid dan basikal yang jatuh. Jika murid mengalami kecederaan, kamu perlu membawa mereka ke pejabat untuk mendapatkan rawatan. Kesan dari bantuan kamu itu, murid tersebut dapat diselamatkan daripada kecederaan yang lebih parah dan mewujudkan rasa dihargai dan disayangi oleh orang lain. Ya, pasti kamu akan merasa gembira kerana dapat membantu murid yang jatuh daripada basikal tadi.
Kesimpulannya, mengamalkan sikap baik hati adalah amat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita perlulah bersikap suka membantu bukan sahaja dengan warga sekolah tetapi juga dengan ibu bapa, ahli keluarga dan orang lain. Kehidupan akan menjadi gembira, bahagia dan tenang kerana dapat membantu orang yang berada di dalam kesusahan. Cikgu nak ingatkan, sekiranya kamu memberikan pertolongan kepada orang lain, pastikan kamu membantu dengan ikhlas dan tidak mengharapkan sebarang ganjaran. Ingat tu. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu dapat memahami tajuk pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekian sahaja, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.